السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat lagi kita bertemu pada malam yang berbahagia ini, insyaAllah. Dalam kita berada dalam bulan Rajab, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberkati kita, memberkati, merahmati kita. Yang itulah yang di antara yang kita harapkan di dalam doa kita. Dan seperti diajar oleh Nabi SAW. Dan mudah-mudahan keberkatan bulan Rajab ini membawa kepada bulan Syaban. Dan insyaAllah terus kita sampai pada bulan Ramadan, insyaAllah. Sambung lagi kita pada malam yang berbahagia ini di dalam pembelajaran kitab Tajwidul Quran Rustam Usmani. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita sambung lagi pembelajaran kita pada sambungan sampai mana, Ji? Ada tanda? Ustaz berapa? 46 Okey. Okey, bacaan yang kedua Okay, kita di bawah tajuk hukum mim mati. Kita telah selesai tajuk hukum nun mati dan tanwin. Dan insyaAllah yang sebelum ni kita dah masuk hukum mim mati. Sebelum tu hukum nun bersabdu, mim sabdu. Dan hukum mim mati kita telah pun membincangkan yang pertama. Okay, saya ulang sepintas lalu. Di bawah tajuk hukum mim sukun. Mim sukun ni mim matilah. Mim sukun itu adalah bermaksud mim mati. Bila di dalam Al-Quran kita jumpa mim yang ada tanda mati ataupun dia tak ada tanda mati, dia kosong, maka ada hukum bacaan yang tersendiri ketika mana bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Bertemu 28 huruf hijaiyah. Maka terbahagi kepada tiga bahagian lah yang telah kita bincangkan sebelum ni. Yang pertama, al-ikhfa. Dikenali dengan ikhfa syafawi kan. Yang lepas bila mim mati bertemu dengan huruf ba. Satu huruf saja. Ikhfa syafawi ni satu huruf saja, iaitu mim mati bertemu dengan ba. Maka bacaannya perlu dengung ataupun tidak? Perlu dengung. Dengung dua harakat.
Bacaannya seperti bacaan iqlab di dalam hukum nun mati dan tanwin. Tapi dalam Al-Quran, kalau hukum iqlab, kita tahu ada tanda mim kecil. Betul? Tapi dalam hukum mim mati ni, ikhfa syafawi, kita jangan cari mim kecil. Sebab yang ada mim besar. Mim tu dah besar kan? Jadi dia tak ada tukar simbol. Simbol kecil tu tak ada. Jadi bila mim mati bertemu dengan ba, dan tanda di dalam Al-Quran, mim itu tidak diletakkan tanda sukun. Ataupun tidak ada tanda mati. Itu bagi hukum ikhfa syafawi lah. Yang pembelajaran yang sebelum ni lah. Itu bahagian yang pertama. Okey, insya-Allah hari ini kita pergi pada hukum yang kedua. Hukum yang kedua ini dikenali dengan al-idgham. Kalau dekat situ, nombor 2 tu al-idgham kan? Jadi, kita tengok perbahasan dia. Hukum bacaan kedua, al-idgham. Huruf idgham satu sahaja, iaitu mim. Kalau kita dah tahu dah. Daripada 28 huruf hijaiyah di bawah tajuk mim sukun ni, kita dah tolak sebelum ni huruf ba. Betul? Baki tinggal 27. Hari ni tolak satu juga lagi, iaitu huruf mim. Jadi dah tolak huruf ba, dah tolak huruf mim. Jadi bakinya ada berapa? 26. 26 tu siapa yang punya? Bukan Ahmad Albab yang punya. Yang tu Izhar lah punya. Yang nombor 3 yang akhir tu kan? Jadi yang ketiga tu dapat banyak kan? As-sabah. Tapi hari ni kita bincang yang nombor 2 dulu. Jadi sebelum ni mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Hari ni mim mati bertemu mim, idgham. Mudah katanya idgham syafawi. Ya, okay, sebab hukum mim mati semuanya belakang ni syafawi. Dia tak ada idgham ma'al gunah. Dia tidak ada idgham bila gunah. Tetapi idgham syafawi. Kita lihat huruf idgham satu sahaja, iaitu mim. Apabila mim sukun, ada nota kaki nombor 1 tu kan? Bertemu dengan huruf mim yang berbaris dalam 2 kalimah sahaja. Okey, sebelum tu tengok dulu nota kaki nombor 1. Dia kata apabila mim sukun. Okey, kita tengok nota kaki dekat bawah kitab tu. Dalam Al-Quranul Usmani, mim ini tidak diberi tanda sukun di atasnya untuk menunjukkan hukum bacaannya idgham. Dan huruf yang berikutnya iaitu mim yang berbaris diberi tanda sabdu di atasnya. Okey. Kat sini kita kena syarah juga. Okey. Kita lihat dalam Al-Quran dia kata dalam Al-Quran Rustam Usmani. Sebab kita bincangkan kaedah penulisan Rustam Usmani kan. Mim ini tidak diberi tanda sukun. Maksudnya sama dengan hukum ikhfa syafawi. Walaupun tajuk dia mim mati. Tapi di dalam Al-Quran Rustam Usmani, mim ini tidak diberi apa-apa tanda di atasnya. Kosong. Tetapi bila kita jumpa mim yang tak ada apa-apa tanda atasnya, kalau kita dah belajar, bermakna itu adalah hukum mim mati. Tapi jangan kita pandai-pandai pula kita pergi tulis. Kita kata nak mudahkan orang baca, kita pun letak mim tu tanda mati. Jangan. Sebab itu kaedahnya memang tidak diletakkan tanda mati. Tapi hukumnya mim mati. Okay, nombor 1 dengan nombor 2 ni sama. Dua-dua tidak diletakkan tanda sukun, tanda mati. Tetapi mim ini bertemu dengan mim. Yang sebelum ni mim mati bertemu ba. Okey, kita sambung. Tidak diberi tanda sukun di atasnya untuk menunjukkan hukum bacaannya idgham. Maksud bacaan di sini dihukumkan dengan idgham. Maksudnya memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Okay. Dan huruf yang berikutnya iaitu mim yang berbaris diberi tanda sabdu di atasnya. Jadi bila kita tengok, bila mim mati bertemu dengan mim,
huruf mim yang kedua itu mesti berbaris dan diikuti atas mim itu ada tanda sabdu. Kalau sebelum ni, hukum ikhfa syafawi bertemu dengan huruf ba kan? Tapi huruf ba tidak ada sabdu. Hanya huruf ba itu berbaris sahaja. Tapi bagi hukum yang kedua ni, mim bertemu mim. Mim pertama tidak ada apa tanda, kosong. Mim yang kedua mesti berbaris dan ada tanda sabdu. Jadi baris tu tak kisahlah sama ada baris atas ke, baris bawah ataupun baris hadapan. Tetapi mim yang kedua itu mesti ada tanda sabdu di atasnya. Itu kalau kita lihat sifir ataupun kita nak kenal hukum bacaan tu adalah idgham syafawi. Okey. Cumanya dekat sini saya nak ingatkan sebelum ni ada saya tersalah faham. Kalau tengok tu ayat tu dalam Al-Quran Rustam Usmani, mim ini tidak diberi tanda sukun di atasnya. Dia tanya, ada ke huruf nya dekat situ? Sekarang ni tak ada huruf nya. Sebab nya tu yang ni bahasa Melayu. Dia pun cari dalam Al-Quran mana ada huruf nya. Memang tak ada huruf nya. Sebab dulu kita dah bincangkan huruf nya ni huruf jawi. Dia pun kata ada. Kan kalau ikut bacaannya kan, dalam Al-Quran Rustam Usmani, mim ini tidak diberi tanda sukun di atasnya. Dia cari hurufnya. Hurufnya memang tak ada. Ini bahasa Melayu punya perbahasan kan. Jadi hurufnya tidak ada. Yang ada, yang nya tu kembali kepada apa? Huruf mim. Kembali kepada huruf mim. Sebab tu kalau tersalah faham, dia salah maknanya. Okay? Hurufnya tidak terlibatlah dalam perbincangan kita. Sebab nya ni hanya jawi saja, huruf jawi. Okey, kita kembali semula ke atas. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berbaris dalam dua kalimah sahaja. Maksud dua kalimah apa? Mim yang pertama, ya ini mim mati yang tak ada apa berbaris tu berada di akhir kalimah pertama, dan mim huruf mim pada hukum idgham ini berada di awal kalimah yang kedua. Sama kedudukannya sama macam ikhfa syafawi. Dalam Quran ni dia mesti bertemu dalam dua kalimah. Okey, dua kalimah. Okey. Maka hukum bacaannya, ni baru hukumnya kan. Hukum bacaannya adalah idgham syafawi. Artinya idgham kebibiran, iaitu wajib mengidghamkan huruf mim sukun, yakni yang pertama, ke dalam huruf mim yang berbaris, yakni yang kedua, serta dengung sempurna. Berapa harakat? 2 harakat. Maksudnya hukum yang pertama, ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba, dengung juga 2 harakat. Hukum yang kedua hari ini, mim mati bertemu mim juga kena sempurnakan dengung berapa harakat? 2 harakat. Jadi 2 harakat. Mim mati bertemu ba pun 2 harakat. Mim mati bertemu mim juga 2 harakat. Jadi kena sempurna. Dekat situ perasan tak? Dalam kitab dia tulis sempurna. Kalau tak sempurna, walaupun kita baca dengung, tak sempurna 2 harakat, maka tak cukup dia punya apa orang kata? SOP. dia punya apa? MPI ya bang. Tak cukup jadi tak cukup. Mungkin 1 harakat kan. Jadi bila dengung sempurna 2 harakat ni, kita kena pastikan dia mesti 2 harakat lah. Cuma ingat kalau dengung 2 harakat ni bergantung kepada bacaan. Sama ada bacaan kita laju ataupun sederhana ataupun perlambat sedikit. Jadi itu kiraan kita. Okey. Itu yang kita bincangkan dululah sebelum ni martabat bacaan kan. Okey. Kemudian kita sambung. Sempurna 2 harakat Okey. Ia juga dinamakan idgham mislaini shaghir. Artinya idgham 2 jenis huruf yang sama kecil. Okey.
Ia dinamakan demikian kerana kedua-dua huruf yang bertemu itu mim serupa pada makhraj dan sifat, dan dinamakan kecil kerana huruf pertama bertanda sukun dan huruf berikutnya berbaris. Okey, ini dari sudut nama. Okay, kita tengok contoh dulu dalam Al-Quran. Okay, ini di antaranya lah, di antaranya. Okay, kita tengok dalam jadual tu, dia ada bagi situ 4 contoh. Sebabnya dia tak banyak, sebabnya contoh dia tak banyak lah, sebabnya mim bertemu mim ni satu huruf saja kan. Sama juga macam yang lepas, mim bertemu ba kan. Okay, kita lihat dulu yang pertama belah kanan. Okay. Fa'anqadhakum minha. Okay, tengok dekat sini. Ada berapa huruf mim? Ada dua. Okay, mim yang pertama ada apa-apa tanda di atasnya? Tak ada. Mim yang kedua ada tanda sab dan berbaris. Okey, jadi bacaannya yang dimaksudkan dengung sempurna 2 harakat, kita masukkan min. Kalau salah kita baca macam ni. Fa anqadhakum minha. Kum minha tu dengung tu satu huruf je. Kita kena min. Sempurnakan dengung 2 harakat. Kalau kita fa'anqadhakum minha, itu macam izhar kan. Kita pendek sangat. Jadi kita kena bunyi di situ mim tu 2 kali. Sebab ada sabdu. Jadi masuk pada minha. Okey, cuba insya-Allah sama-sama. Fa'anqadhakum minha. Okey, min. Okey, kalau minha tu dengung sempurna 2 harakat tak? Minha. Minha kita tak dengung 2 harakat kan? Sebab apa hukumnya? Izhar halqi kan? Nun ada tanda mati. Kalau kita lihat nun ada tanda mati saja dalam Al-Quranul Utsmani, izhar halqi lah hukumnya. Dia tak akan bertukar kepada hukum yang lain Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua bawah. Kita ke bawah. Wa bainahum mitsaq. Okey. Wa bainahum. Di sini mim yang pertama di akhir kalimah. Okay, yang dimaksudkan 2 kalimah kan? Mim yang pertama berada di akhir kalimah yang pertama Mitsaq, mim yang pertama berada di awal kalimah yang kedua. Jadi ini yang dimaksudkan dengan 2 kalimah. Jadi seolah-olah huruf mim yang pertama tu kita tak bunyikan. Kita masuk pada huruf mim yang bersabdu. Tapi mim tu tak boleh dibuang. Kita pun kata susah lah, tak payah tulis lah. Tak boleh. Mim yang pertama tu dia kena ada. Sebab dia ada maknanya. Dalam bahasa Arab dia ada maknanya. Kalau kita buang, tak ada makna pula. Jadi kekalkan tulisannya, cuma bacaannya kita idghamkan kepada mim yang kedua, yang ada sabdu itu. Maka sempurnakan berapa harakat? 2 harakat. Okay, sekali lagi wa bainahum mitsaq. Itu contoh yang kedua lah. Maknanya kata mim itu berada di akhir dan mim yang kedua huruf idgham. Jadi di sini huruf idgham tu yang mana? Mim pertama ke mim yang kedua? Huruf idgham ada satu kan? Idgham syafawi. Yang kedua. Macam yang lepas jugalah. Huruf ikhfa syafawi yang kedua iaitu huruf ba. Sebab mim yang pertama tu adalah hukum ataupun kita kata tajuk pada yang kita belajar kan. Yang tu memang ada mim lah. Sekarang ni mim tu bertemu dengan huruf apa selepas ni? Kalau dalam kitab tu dia tulis mim yang kedua tu bersambung kan dengan kalimah yang huruf seterusnya. Okey. Itu yang dinamakan, ia juga dinamakan idgham mislaini shaghir. Artinya idgham 2 jenis huruf yang sama kecil. Maksudnya apa? Mim dengan mim huruf yang sama atau tidak? Huruf yang sama tak?
Huruf yang sama Bila huruf yang sama ni, dia sama pada makhraj, dia sama pada sifat. Kalau yang sebelum ni, ikhfa syafawi, mim dengan ba, dia sama pada makhraj. Berlainan pada sifat. Makhraj, mim dengan ba kan sama kan? Bibir kan? Syafatan. Tapi sifat lain. Kalau yang hari ni, mim bertemu mim. Huruf yang sama pada makhraj, sama juga pada sifat. Jadi tak lari. Cuma di situ doublekanlah bunyinya 2 harakat. Okey. Okay, kalau dalam kitab tu tadi dia punya perbahasan dia, ia dinamakan demikian kerana kedua-dua huruf yang bertemu itu mim. Mim bertemu mim kan? Jadi bertemu mim dalam 2 kalimah lah, makhraj dan sifat, dan dinamakan kecil kerana huruf pertama bertanda sukun dan huruf berikutnya berbaris. Okey, sebelum kita masuk contoh yang ketiga dan keempat, kita kena faham dalam Quran nanti kita akan jumpa juga huruf mim bertemu dengan mim. Contohnya macam kalimah mimma. Contoh itu contoh. Kita pun kata, huruf mim bertemu mim. Kenapa mim yang pertama tu dia tak hukum dengan idgham syafawi? Ingat, hukum idgham syafawi, mim yang pertama mesti tanda mati atau tanda sukun. Mim yang kedua tanda sabdu. Sebab nanti kita akan jumpa dalam Al-Quran, hukum mim bertemu mim, huruf mim bertemu mim, tapi dia tak dihukumkan dengan bacaan idgham syafawi. Sebab syarat dia mesti mim itu tanda mati. Kalau mim itu berbaris, dia jadi hukum yang lain. Dia jadi hukum yang lain. Okey. Sebagai contoh, kalau dekat dalam sini tak ada pula yang lepas. Falamma dengan summa. Ada kalau dalam Quran kita akan jumpa mimma. Hukum dia wajibul gunnah. Okay. Sebab saya nak kaitkan kat sini. Kalau kita perasan tak dekat sini? Hukum fa'anqadhakum minha. Sebab syarat idgham syafawi, mim yang kedua mesti ada sabdu kan? Kalau kita belajar sebelum ni, mim yang bersabdu ni hukumnya apa? Wajibul gunnah kan? Okay. Tapi dekat sini kalau kita pegang kata, ini hukumnya wajibul gunnah. Hukumnya wajibul gunnah. Memang betul kita tak nafikan sebab mim itu ada sabdu. Tapi dari sudut bacaan kita wasal tadi, hukum yang kita nak bagi hak dekat sini siapa dia? Idgham syafawi ke wajibul gunnah? Dia bertembung dia bertembung kan? Seolah-olah bertembung. Okay, jadi di sini kita kena lihat. Walaupun mim tu sabdu, kalau ingatlah sebelum ni saya pernah jelaskan pada ketika idgham ma'al gunnah dulu. Kalau kita lihat dekat situ, mim tu bersabdu, kita pun kata ini hukumnya wajibul gunnah. Memang betul. Tapi kita kena lihat belakang tu. Ada mim yang tak ada tanda, kosong kan? Mim sukun lah Jadi kita nak kata wajibul gunnah ke nak kata idgham syafawi? Kalau contoh di sini, kita kena letakkan namanya adalah idgham syafawi. Kalau macam contoh mimma, kalimah mimma mim alif. Mim bawah mim sabdu bawah mim alif di atas ma. Kalimah mimma dalam Quran, yang itu walaupun mim bertemu mim kedua ada sabdu. Tapi mim pertama berbaris. Kita tak boleh kata idgham syafawi. Yang itu kita kena kata wajibul gunnah. Di sini yang saya nak maksudkan adalah apa? Nama hukum. Dari sudut bacaan tak ada masalah. Bacaan memang kena dengung. 2 harakat Tapi cuma kita nak letakkan nama hukum tu, apa dia ni bertembung kalau kita pegang mim sabdu ni semua wajibul gunnah, memang betul. Dia kena baca dengung 2 harakat. Tetapi lebih tepat. Sebab hukum tajwid ni dia ada hak dia. Kita nak letak nama hukum tu nama apa kan. Jadi di sini kalaulah mim belakang tu ada huruf mim, ada huruf nun mati ataupun ada tanwin bertemu dengan nun sabdu atau mim sabdu,
kita tak boleh katakan wajibul gunnah terus. Kita kena katakan sama ada yang hukum sebelum ni kita belajar. Sama ada hukumnya idgham ma'al gunnah bila mata nun mati bertemu dengan nun ataupun nun mati bertemu mim sabdu, ataupun contoh hari ni punya tajuk idgham syafawi. Mim tak ada tanda mati bertemu dengan mim yang bersabdu. Kalau yang wajibul gunnah kita bincangkan yang lepas. Wajibul gunnah ni mim yang bersabdu dan nun yang bersabdu, belakangnya tak ada tanwin, belakangnya tidak ada nun mati dan belakangnya tidak ada mim mati. Ini dari sudut nak letakkan nama hukum lah. Tapi dari sudut bacaannya dengung 2 harakat. Sempurna dengan dengung 2 harakat. Okey. Contoh yang ketiga, kita tengok. Okey, masih lagi idgham syafawi. Ya'idukum maghfirah. Okey, ya'idukum kalimah yang pertama. Maghfirah kalimah yang kedua. Jadi mim yang pertama ada apa-apa tanda? Kosong. Tapi kalau kita nak waqaf, katakanlah kita baca nafas kita tak sampai, nak sambung terus kan. Jadi kita matikan tu jangan dengung 2 harakat. Ya'idukum, matikan lah. Jangan ya'idukum. Sebab kita waqaf. Tapi nak wasal kena ulang balik lah untuk baca balik. Tapi kalau wasal di sini ya'idukum, maka ada hukum idgham syafawi. Jadi mim pertama tak ada apa-apa tanda. Mim yang kedua ada tanda sabdu dan berbaris di atas. Tadi baris bawah, yang ni baris atas. Dia tak ada masalah lah. Baris tu tak ada masalah. Yang penting ada tanda sabdu dan baris bergantung kepada kalimah tu. Sama ada atas, bawah atau depan. Ingat baris ni ada 3 je dalam Quran. Atas, bawah, depan. Atas, bawah, depan tu je. Tak ada belakang tak? Baris belakang. Tak ada jangan buat pasal pula baris belakang. Tak ada. Dia baris atas, baris bawah, baris depan. Ada belajar, saya tanya baris depan tu macam mana kedudukan dia, nak letak kat mana tanda tu? Tanda tu mesti dekat atas juga kan. Tapi dia huruf waw kecil lah. Seolah-olahnya waw kecil. Itu kita bincangkan dulu dah kan. Masa mula-mula dulu tanda baris. Okey, jadi yang ya'idukum maghfirah adalah hukumnya apa? Idgham syafawi. Kemudian yang keempat dia bagi contoh apa? Wa hum muhtadun. Wa hum dekat sini, okey. Hum tu kalimah yang pertama lah. Mim yang tak ada tanda mati. Muhtadun kalimah yang kedua. Jadi keempat-empat contoh ni kalau kita lihat semua sama. Dan apatah lagi dalam Al-Quran lah. Kalau hukumnya idgham syafawi semua sama. Mim pertama tak ada tanda mati, kosong di atasnya. Dan mim yang kedua mesti bertanda sabdu dan berbaris. Di sini baris depan. Baris hadapan tu di atas sabdu. Di atas sabdu. Dan satu lagi, tanda sabdu tu kita kena perhatikan betul-betul. Tanda sabdu mesti berada di atas huruf mim. Tanda sabdu mesti berada di atas huruf mim. Dan tanda baris itu, kalau baris atas dan baris hadapan, tanda barisnya mesti di atas sabdu. Huruf mim, tanda sabdu, kemudian baris atas atau depan. Kalau baris bawah, mim ada tanda sabdu di atas mim, baris bawah mesti di bawah huruf mim. Okey, cumanya kalau perasan lah, kalau setengah kitab, ataupun kadang bahasa Arab kadang ada orang tulis tanda sabdu, tetapi baris tu kan dia bawah sabdu, atas huruf kan. Itu menunjukkan baris bawah. Tapi kalau Rasam Usmani dia tak macam tu. Dia kena bawah huruf. Rasam Usmani dia bawah huruf. Tapi kalau macam tiba-tiba ada tanda sabdu bawah sabdu tu, itu menunjukkan baris bawah. Hanya baris atas dan baris depan saja di atas sabdu kan.
Kita yang keliru lah. Okey. Jadi wahum muhtadun sama juga. Hukumnya idgham syafawi. Okey, jadi dekat sini ada dua nama lah kalau dalam kitab ni. Jadi dua nama, sama ada kita nak panggil idgham syafawi pun boleh ataupun idgham mislain saghir pun boleh. Dia ada dua nama. Benda yang sama tetapi ada dua nama. Benda yang sama tetapi ada dua nama. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa huruf idgham syafawi? Satu sahaja, iaitu huruf mim. Dia tidak ada huruf lain. Jadi ada baki lagi 26. Yang 26 ni adalah izhar syafawi lah yang punya. Kita baca sekali lagi. Contoh-contoh dekat sini. Fa'anqadhakum minha. Yang kedua, wa bainahum mitsaq. Ya'idukum maghfirah. Wa hum muhtadun. Itu di antara 4 contoh lah. Di antara 4 contoh hukum idgham syafawi ataupun apa? Idgham mislain saghir. Dia ada dua nama. Kalau yang sebelum ni ikhfa syafawi, ada satu nama je lah. Ikhfa syafawi. Jadi kalau idgham mislain saghir ni ataupun idgham syafawi, dia benda yang sama. Dua nama yang sama tapi dia punya kalimah dalam Al-Quran tu kalimah yang sama, hukumnya yang sama. Okey, sebelum akhir sikit saya nak sentuh tentang idgham mislain saghir ni atau idgham syafawi. Akan datang nanti dia ada satu tajuk yang akan kita bincangkan, hukumnya idgham juga. Hukumnya idgham, tetapi idgham yang mana sama-sama huruf bertemu ni dia tak dengung. Yang sama huruf saja yang dengung adalah bertemu dua huruf. Di sini sekarang ni huruf apa? Huruf mim bertemu dengan mim. Sebelum ni kita jumpa huruf nun bertemu dengan nun. Betul tak? Dalam hukum nun mati dan tanwin. Kita dah jumpa nun mati bertemu nun. Hukumnya idgham ma'al gunnah. Hukumnya dengung sempurna dua harakat. Hari ni kita jumpa juga huruf yang sama bertemu. Mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya apa dia? Idgham syafawi. Pun sama juga. Sempurnakan dengung dua harakat. Dalam Quran, bila huruf yang pertama tanda mati bertemu dengan huruf selepasnya, ada tanda sabdu yang sama, yang kena dengung dua huruf ini saja. Nun mati bertemu dengan nun, mim mati bertemu mim. Sebab akan datang kita akan jumpa satu lagi tajuk yang namanya idgham mutamasilain. Maksudnya apa? Huruf pertama bertanda mati bertemu dengan huruf yang sama, yang berbaris, yang diidghamkan tetapi tidak dibaca dengan dengung. Yang dengung ni je, nun mati bertemu nun, mim mati bertemu mim. Lepas ni kita akan jumpa ada beberapa huruf yang lain tak dibaca dengan dengung, tidak dibaca dengan dengung. Itu yang tajuk akan datang lah. Sebab saya beritahu awal ni sebab apa? Nanti kalau kita jumpa, kita jangan keliru. Yang itu semua tak baca dengung. Yang dengung hanya yang ada ni saja. Di bawah tajuk nun mati, di bawah tajuk mim mati. Sebab dia bertemu huruf yang sama. Jadi bacaan yang kita dah tahulah, hukumnya yang dua huruf ni kerana apa? Kerana dua huruf ni, huruf nun dan huruf mim adalah huruf gunnah. Maksud huruf gunnah apa? Huruf yang kena dengung kan? Ada dengung. Yang mana huruf khayshum lah kalau kita katakan. Yang kita belajarlah sebelum ni yang makhrajnya kan? Dan dibaca dengan dengung. Maka bila nun bertemu nun kena dengung dua harakat, mim bertemu mim kena dengung dua harakat. Lepas ni kita akan
kita bertemu dengan huruf yang akan bertemu nanti. Contohnya huruf lam bertemu lam ke, huruf ta bertemu ta ke, contohnya huruf waw bertemu waw. Itu tidak dibaca dengan dengung, tetapi dia diidghamkan sahaja. Sebab tu sebelum ni saya kata, bila kita sebut idgham, dia tidak bermaksud kita kena baca dengung semuanya. Sebab terkadang-kadang masyarakat kita bila sebut idgham ni dia fikir barang kalian kena baca dengung. Sebab idgham dia tak dengung. Idgham ni memasukkan huruf. Yang dengung adalah gunnah. Gunnah itu dibaca dengan dengung. Tetapi di sini di bawah tajuk mim mati dan juga di bawah tajuk nun mati dan tanwin ada huruf nun mati bertemu nun, dan di bawah tajuk mim mati ada huruf mim mati bertemu dengan mim. Jadi dekat situ itu sahaja dibaca dengan dengung. Kalau lepas ni ada huruf lain, kalau kita jumpa yang huruf yang sama yang diidgham tetapi itu tidak dibaca dengan dengung. Okey. Boleh Jadi kita dah ada di bawah tajuk hukum mim sukun, kita dah dua dah, kita tahu. Yang pertama ikhfa syafawi, yang hari ni idgham syafawi. Tapi idgham syafawi ada berapa nama? Ada dua lah dekat sini dalam kitab ni dia ada dua iaitu idgham syafawi ataupun idgham mislain shaghir. Jadi terpulanglah kita nak letak yang mana kan. Jadi hukumnya itu. Tapi tadi yang kita bincangkan, kita tak cakap wajibul gunnah kan. Wajibul gunnah pada nun sabdu mim sabdu, walaupun di situ ada nun sabdu, ada walaupun di sini ada mim sabdu, tetapi sebelumnya ada huruf mim yang tak ada tanda mati, maka hukum tu kita letakkan idgham syafawi. Jadi itu di antara dah dua lah. Akan datang insya-Allah kita sambung pada hukum yang ketiga, iaitu apa dia? Al-izhar. Hukum ketiga izhar ni banyak sikit hurufnya. Sebab kita dah tahu 28 tolak huruf ba, tolak huruf mim, 26. Banyak ke sikit? Banyak majoriti besar. 26 tolak 2 je kan. Jadi izhar ni banyak. Tapi jangan kita kelirulah. Izhar di sini bukan izhar halqi lah. Sebelum ni kita belajar izhar halqi kan. Yang ni dikenali dengan izhar syafawi. Ini bawah mim mati pula, bukan nun mati. Jadi kita dah ada dua huruf lah dua huruf. Tapi ingat bagi hukum ikhfa syafawi dan idgham syafawi pada hari ini, kedua-dua hukum ni dalam Al-Quran Rustam Usmani mesti bertemu dua kalimah. Mesti bertemu dua kalimah. Maksud kalau ikhfa syafawi, mim mati berada di akhir kalimah pertama, huruf ba berada di awal kalimah yang kedua. Dan hukum pada hari ini idgham syafawi, mim mati berada di akhir kalimah pertama dan huruf mim berada di awal kalimah yang kedua. Insya-Allah. Okey, selesai untuk tajuk hari ini idgham syafawi, dan yang tajuk sebelum ni ikhfa syafawi. Insya-Allah berbaki satu tajuk lagi, satu bahagian lagi lah di bawah hukum mim sukun, iaitu izhar syafawi. Insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Insya-Allah. Insya-Allah ada masa ketika kita sambung lagi untuk pertemuan akan datang insya-Allah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. InsyaAllah bertemu lagi di masa akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم الذي